Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sekali lagi ayat, sila buka muka surat 603. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad menggerak-gerakkan lidahmu membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan kepadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Semalam kita menyatakan satu keganjilan apabila kita lihat, bukan keganjilan, satu sunnah, satu tradisi dalam Al-Quranul Karim, mengikatkan hubungan antara ayat dengan ayat. Kadang-kadang hubungan atau munasabah, istilahnya munasabah ayat itu jelas, kadang-kadang tidak jelas. Salah satu antara contoh yang tidak jelasnya ayat yang kita baca ini, kerana sebelum ini bercakap tentang manusia, tentang dosa pahala, dosa menyebabkan seorang itu dibawa ke neraka, dan pahala yang menyebabkan seorang itu dibawa ke syurga. Kemudiannya setelah selesai bercara tentang dua kumpulan itu, beralih terus pada Al-Quranul Karim. Ini tidak kelihatan, tidak mudah kelihatan hubungan antara Al-Quran dengan syurga dan neraka. Hakikatnya mungkin salah satu daripada hubungan munasabah yang boleh kita perhatikan, surah ini namanya Suratul Qiyamah, surah hari kiamat. Dan hari kiamat ini paling bicara yang paling detail cerita hari kiamat Quran lah. Quran. Tidak ada satu tulisan, sama ada kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil ataupun lain-lain lagi, membicarakan tentang kiamat ini lebih terinci, lebih halusi daripada bicara Al-Quranul Karim. Al-Quran membicarakan tentang kiamat ini hampir dalam 2 juzuk. Juzuk 29, juzuk yang kita baca ini, dan juzuk yang akhir sekali, juzuk Amma Yatasa'alun, bicara tentang kiamat detail. Mana ada satu buku sama ada yang ditulis oleh manusia daripada akalnya ataupun daripada mana-mana buku yang mengaku bahawa itu asas bagi agama mereka, bicara begitu halusi tentang kiamat. Tidak ada sebuah buku yang menyatakan kiamat itu apabila bukit berterbangan, apabila al-biharu sujjirat, wa idzal qubur bu'sirat, wa idzal jannatu uzlifat. Air laut kering, kubur dibongkar, sistem sudah musnah sama sekali, langit
runtuh, bumi berkecai. Ini bicara yang sangat-sangat sangat detail, sangat terperinci bicara tentang kiamat. Jadi hubungannya dengan Al-Quran itulah erat sebenarnya. Apa selepas berbicara tentang kiamat, surah ini bicara tentang kiamat pada mula sekali. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a izamahu, hingga seterusnya bicara tentang kiamat. Kemudian balik cakap tentang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Dan sememangnya dalam setiap Ramadan Nabi khatam tadarus dalam tempoh sebulan antara dua orang, Nabi dan Jibril tadarus sebulan 30 juzuk, bukan 1 juzuk, 30 juzuk sebulan, bukan 10 orang, sama satu. Jadi itu Nabi dan itu Jibril, dia boleh lancar. Tapi mengapa dia ambil masa sebulan, bulan Ramadan? Mempunyai hikmat yang begitu, yang banyak memberi kepada kita pengajaran. Jangan gopoh untuk khatam Quran. Jangan gopoh. Ilmu ni semakin dibaca, semakin terbongkar, semakin terbongkar kepada kita. Semakin kerap dibaca, paling tidaknya ialah kelancaran kita membaca Quran. Lancar, ini pula pun satu hal juga, satu perkara yang perlu diambil perhatian juga. Lancar membaca. Kita tidak baca tersangkut-sangkut. Kita terus baca. Macam orang hafiz juga walaupun tak hafiz. Jadi ini pun mesti jadikan satu matlamat. Saya nampak boleh jadi juga kita baca macam ni, boleh. Kita baca kalau satu muka tu 10 orang setiap pagi ada seorang mentor. Satu orang, kemudian 9 orang lagi ataupun 10 orang lagi tu punya baca muka yang sama baca 10 orang 10 kali. Tapi gurunya dia sudah lancar, dia boleh menambah kekuatannya dengan menghafaz ayat itu, surah itu. Orang lain baca. Jadi kalau 10 orang 10 kali dia dengar, 10 muka pada surah yang sama, pada muka yang sama, akan bertambah kelancarannya, insya-Allah. Daripada kita baca sahabat kita tu dia nak baca juga lepas pada kita baca, ataupun yang kali yang bilangan yang kelima. Sebelum sahabat tu dia tak ada dulu, dia kata lambat lagi dia nak baca. Dia perlu dengar orang lain baca juga. Kalau dia tak dengar orang lain, dia tidak boleh belajar. Itu tempat lain lah, boleh dipikirlah. Rakan-rakan tadarus boleh fikir bagaimana untuk memperkayakan, memperdalamkan kita punya keupayaan, kemahiran membaca Al-Quranul Karim. Ramadan yang terakhir Nabi SAW bertadarus 2 kali. Sahabat-sahabat faham Nabi boleh bertadarus dengan sahabat-sahabatnya, tapi sahabat-sahabatnya mengikuti tadarus Nabi SAW. Mengapa Nabi bertadarus 2 kali dalam tahun ini? Nabi kata sahabat-sahabat pun sudah menduga bahawa tahun yang terakhir Nabi tadarus. Rupa-rupanya tidak lama selepas itu Nabi wafat. Benar sekali lah kelahan sebahagian daripada sahabat bahawa ini akhir tadarus yang terakhir bagi Nabi SAW bersama gurunya Jibril alaihissalam. Kemudian di sini munasabah bicara tentang Al-Quran dengan kiamat dekat sekali, kerana Al-Quran ini memperincikan kiamat. Kalaulah tidak kerana bicara Al-Quran tentang kiamat, mana kita tahu bukit bukau berterbangan bagaikan debu, api menyala, langit runtuh, bumi hancur lebur. Mana kita tahu? Sebab itulah antara Al-Quran dengan alam lain, alam semesta, alam lain, langit, bumi, bintang-bintang dan seluruhnya, mana lebih besar dengan Al-Quran? Al-Quran jauh lebih besar. Besar ini tidak dilihat daripada saiznya. Manusia lebih besar daripada gajah kerana akalnya.
Manusia lebih besar, Al-Quran lebih besar kerana kandungannya. Kandungan Al-Quran pada umumnya kita sebutkan sistem hidup manusia, sistem nizamul hayah, sistem hidup. Jadi buku yang berbicara tentang sistem, tentang undang-undang, ini buku besar artinya, bergantung padanya keselamatan dan kesejahteraan manusia. Itu Al-Quranul Karim. Jadi berbanding dengan bukit bukau, berbanding dengan alam-alam yang lain, mana lebih besar? Al-Quran lebih besar. Jadi jika dilihat daripada sudut ini, maka ternyata kepada kita bahawa Al-Quran dengan hak kiamat mempunyai hubungan yang sangat erat. Tak faham tentang kiamat jika tidak membaca Al-Quran. Kita tak tahu pun berita bumi akan bergegar pada akhir, zulzilatil ardu zilzalaha, bumi akan bergegar, gempa bumi, kiamat, bukit bukau berterbangan. Kita tak tahu jika Al-Quran tidak menyatakan haba'am mumbassa, bumi ini menjadi debu yang berterbangan. Tak tahu sebenarnya. Kemudian kita pergi, itu hubungan kita lihat yang pertama. Yang kedua, sila ke muka surat 605, kedua, perengah akhir sekali. Kedua, sebagaimana yang kita maklum bahawa Al-Quran diturunkan 2 kali kepada Nabi SAW. Kali pertama diturunkan semua sekaligus ke dalam hati Nabi SAW, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini turun kali yang pertama ke dalam hati, terus dalam hati, tapi tak dibaca. Tidak dibaca. Hak turun baca, Jibril turun, turun baca. Kali yang pertama turun ke dalam hati Nabi SAW. Jadi turun ke dalam hati ni bagaimana? Hak baca bagaimana? Hak bacanya, baca mesti talaqi juga. Nabi boleh baca dengan penurunan yang pertama, tapi baca itu makhrajnya, tajwidnya, apa lagi benda-benda tadabburnya, semua sekali ini turun pada kali yang kedua. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Al-Quran diturunkan 2 kali kepada Nabi SAW. Kali pertama diturunkan semuanya sekaligus ke dalam hati Nabi SAW, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebab itulah kita baca Lailatul Qadar, surah Al-Qadar juga. Inna anzalnahu, itu Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami sesungguhnya menurunkan Al-Quran pada malam keagungan. Lailatul Qadar, malam keagungan. Mana turunkan yang pertama sekaligus. Tidak seperti yang dibaca itu Al-Quran. Tidak seperti yang didakwa oleh setengah orang bahawa turunnya pada malam nisfu Sya'ban. Tidak. Turun pada malam Lailatul Qadar. Keterangan Al-Quran sendiri. Dia juga, malam ini juga namanya Lailatul Mubarakah, pada malam yang maha agung, maha berkat. Yang kedua diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Nabi SAW sangat mengambil berat tentang penyampaian wahyu ini, lalu segera menyampaikan sebelum berlakunya penurunan yang kedua. Lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahnya supaya menyampaikan Al-Quran itu pada waktunya. Jadi dalam tempoh 23 tahun tu turun sedikit demi sedikit kepada Nabi. Apa yang dibimbangi oleh Nabi SAW, Nabi tidak dapat menghafal lagi ayat yang tak dapat menghafal dengan sempurnanya dalam tempoh sebelum turun ayat berikutnya. Dalam tempoh 23 tahun itu, apa yang diambil oleh Nabi supaya Nabi dapat mengingatnya dengan sepenuhnya, ketika Jibril turun dan Nabi membaca kepada Nabi, dalam waktu, pada waktu malaikat membaca, Nabi ikut mulutnya, dengan mulutnya Nabi bergerak mulutnya. La tuharrik bihi lisanak, wahai Muhammad, jangan kau gerak-gerakkan begitu, dengar saja, telitikan apa yang dibaca oleh Jibril. Jangan kamu gerak-gerak mulut, bibir mulut dapat bergerak, bibir mulut Nabi bergerak. Dia baca apa yang dia baca oleh Jibril, dia dibacanya, itu dilarang.
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar sepenuhnya, bukan tanggungjawabmu menyimpan dalam hati kamu, dalam ingatan kamu. Itu tugas Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang mengumpulkan Al-Quran yang kamu bimbang itu, dan kami juga yang membacanya. Jibril membaca, Allah yang mengumpul. Allah yang membaca, Jibril mengambilnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca, Jibril baca, itu bacaan Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Bagaimana bacaan Allah Subhanahu wa taala? Bacaan Allah Subhanahu wa taala seperti kita belajar dalam ilmu akidah, tiada berhuruf, tidak bersuara. Suara dah bagaimana? Bagai yang diwajib diterima oleh Jibril, itulah. Tidak huruf, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau berhuruf bersuara namanya hadis. Hadis itu baru. Al-Quranul Karim ini kalamullah. Kalamullah itu qadim. Yang bertulis dalam Quran ini, bertulis ini hadis, ini baru. Qadim itu apa makna? La awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya. Itu qadim Al-Quranul Karim. Qadim, dan tidak akhir, tiada akhir bagi wujudnya. Itu kalamullah. Kalamullah dia tidak mati. Kalamullah dia tidak berhuruf, tidak bersuara, tiada permulaan, tiada kemudian. Jadi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Kalau kita mempunyai akidah selain daripada itu, maka kita salah. Kita boleh masuk dalam ajaran salah lah. Kemudiannya, muka surat berikutnya, ketiga ini sambungan kepada yang pertama dulu lagi tentang hubungan antara ayat ini, antara Al-Quran dengan ayat yang terdahulu. Yang ketiga, ayat ini diturunkan mengenai orang yang berdosa. Ayat mana? Ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ini. Ayat ini diturunkan kepada orang yang berdosa pada hari kiamat. Mereka disuruh supaya mengira sendiri dosa dan amalan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka agar tidak segera, dan ikutlah kiraan para malaikat yang bertugas pada hari itu. Pada hari kiamat nanti orang yang berdosa dia duduk kira boleh masuk surga atau masuk surga. Dia kira dengan kalkulator juga sana pun. Tak. Dia ada handphone tu jugalah, boleh buat kira, boleh baca, boleh baca Quran, boleh baca WhatsApp, boleh ikut kita baca lah, duduk kira. Mereka kata tak usah kira lah, pakai hak Tuhan sajalah, susah kamu duduk kira. Kamu ni cukup tak cukup markah nak masuk surga ataupun tak cukup, dia duduk kira sendiri. Ayat ni diturunkan mengenai hal mereka pada hari akhirat, keadaan mereka pada hari akhirat. Jadi ini juga satu pandangan. Kalau pandangan yang ketiga ini memperlihatkan kepada kita bicara hari kiamat dengan Al-Quranul Karim yang melarang seorang itu Nabi menggerak-gerakkan lidahnya, mulutnya untuk membaca. Ayat itu mengenai orang yang berdosa pada hari akhirat. Asyik dia menghitung amalannya, berapa amalan baik, berapa amalan buruk. Al-Quran katanya la tuharrik bihi lisanak, tak payah nak baik 2 kali 5 10, 2 kali 3, 2 kali 20, 40, 50. Itu dunia punya. Sudah selesai kiraan itu. Kiraan di akhirat serah saja kepada malaikat yang akan menentukan di mana tempatmu, surga ataupun neraka. Tafsiran yang ketiga lebih dianggap boleh dianggap ayat 16 hingga 11 hingga 16 ini bukan selingan lagi. Bukan selingan, kerana hubungannya dengan ayat terdahulu lebih dekat dan munasabah. Bagaimanapun tafsiran yang pertama dan kedua lebih mendapat penerimaan ramai mufassiri. Itu pulanglah kepada kita, mana yang kita rasa lebih munasabah, itu hak kita untuk membuat pilihan. Pandangan ulama tafsir ini, apabila tidak ada satu keterangan yang menunjukkan sesuatu perkara, maka ulama bebas membuat tafsiran sendiri. Dan dalam tafsiran menyatakan munasabah ayat ini, itulah 3 pendapat. Terpulanglah kepada pembaca mana yang dia rasakan lebih senang untuk dipahami sesuatu ayat. Seterusnya,
75-17. Sama ada kerana cintakan wahyu dan takutkan lupa, baginda dilarang menggerak-gerakkan kedua-dua bibirnya kerana inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tugas kami mengumpulkan Al-Quran itu dan menetapkan bacaannya. Mengapa Nabi gerak-gerakkan lidahnya, mulutnya untuk membaca Al-Quran yang dibaca oleh Jibril? Bimbang takut tak boleh baca sebelum turun ayat yang berikutnya. Bimbang. Jadi kebimbangan ini akan berlaku kekurangan dalam syariat. Kekurangan kerana ayat yang dibaca, yang diturun oleh Jibril, ada ayat-ayat yang Nabi lupa umpamanya. Jadi itu satu kekurangan yang sangat besar. Tetapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil tanggungjawab ini, tidak menyerahkan kepada Nabi, tapi mengambil tanggungjawab, aku yang membaca Quran, aku yang mengumpul di dalam dadamu, hilanglah ketakutan itu. Mulanya risau. Artinya Nabi SAW tidak mempunyai ilmu sepenuhnya. Dia tidak tahu, jika tidak diberitahu oleh Allah kepadanya bahawa sama ada kamu gerak-gerakkan bibir ataupun tidak, tugas itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata bahawa Al-Quran ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan kepada manusia. Oleh itu kita lihat para huffaz hari ini, sekalipun bacaan mereka kadang-kadang timbul tenggelam, tapi mereka ingat Al-Quran itu. Ada orang yang kanak-kanak pun ada yang umurnya 7 tahun, mereka boleh hafaz Al-Quran tanpa hilang satu perkataan pun dalam salat tarawih mereka. Tradisi salat tarawih membaca khatam Al-Quran, khatam itu tradisi sejak zaman sahabat Nabi lagi. Malah pada hari ini pun kalau di India kita dapati ada imam-imam yang boleh baca Al-Quran dalam salat tarawih 3 kali. 10 Ramadan 1 kali khatam, 20 Ramadan 1 kali khatam, yang baki lagi 3 kali khatam. Tak bergerak pun makmum di belakang. Itu herannya. Tak bergerak dan tak ada semata kerusi pun, tak ada. Ini kita duduk pun tak kena. Kawan lain lah kita sendiri pun macam itulah juga. Nak sebut berapa kali orang India ni, dia kecil badan dia tak sakit lutut. Kita ni badannya lebih berat, lebih berat ni, banyak masalah sikit lah. 3 kali khatam. Di Pakistan ada yang lebih daripada itu pun ada. Mereka boleh baca, imam tak bergilir pun, tak mau gilir. Kalau nak ambil dia, kita nak gilirkan, dia kata tak mau, dia nak cari masjid mana yang tak gilir. Jadi kita cari tempat yang biasanya kita cari, pilih tempat yang sekali khatam cukup lah. Ini 3 kali khatam, katanya lama dia semayang. Kita kata nak cari hak sekali. Kita hari ini pula kita nak cari sekali. Tak apalah, saya buat 8. Nak 8 je. Orang ramai 20, dia nak 8 je. Tak apalah, mana-mana pun kita masih dalam perjalanan. Kita ramai, semakin ramai huffaz, semakin orang lebih suka kepada bulan Ramadan, semakin ramai orang bertadarus. Ini menunjukkan kematangan kita dan semangat kita untuk meningkatkan ilmu, keupayaan, kemahiran tentang Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan, ini satu mukjizat sebenarnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maksudnya janganlah engkau bimbangkan tentang Al-Quran ini, kami bertanggungjawab penuh mengumpul dan membaca Al-Quran, menjelas dan mendekatinya. Maksudnya tak usahlah engkau bimbangkan keselamatannya. Allah yang menurunkan, Allah juga yang memeliharanya melalui Al-Quran. Tugas engkau hanya mengikut dan menyampaikannya kepada manusia, itu saja. Adapun untuk menetapkan Al-Quran dalam ingatan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah mufassirin menyatakan maksud mengumpul di sini jam'ahu tadi.
Mengumpul di sini ialah mengumpul dalam dada dan ingatan, bukan mengumpul dalam kertas, bukan mengumpul pada bahan dan tulisan. Engkau boleh membacanya pada bila-bila masa sahaja engkau kehendaki. Selepas ini kamu nak baca bila-bila masa sahaja, kamu nak mula daripada ayat mana, perkataan mana, boleh, jangan bimbang. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala beri, kita lihat Zakir apa yang baca Quran, tahu ayat nama surah tu? Zakir kan? Dia boleh tahu nama ayat, nama surah, perkataan, berapa kali perkataan, salah satu perkataan itu waktu-waktu kali dia boleh tahu duduk tempat mana, di mana muka surat mana. Kan aneh, dan keanehan itu adalah mukjizat Al-Quranul Karim yang diberi Allah barangkali kepadanya, dan tidak ramai orang yang boleh mengingati seumpama itu. Selain daripada kita pun boleh jadi guru pun tak ajar macam tu murid-muridnya. Kalau diajar macam tu pun boleh jadi juga, mereka akan ingat. Ungkapan pada ayat ini, kita pergi ungkapan pada ayat ini mengukuhkan tafsiran Ibn Abbas terdahulu, kerana Allah meminta supaya Nabi SAW bertenang dan jangan risaukan kehilangan wahyu, kerana Allah yang mengumpul dan yang memeliharanya. Ayat ini secara tidak langsung menjanjikan keaslian Al-Quran dan tidak akan berjaya sebarang usaha yang ingin mengubah keaslian Al-Quran itu sendiri. Jadi bila tanggungjawab diambil oleh Allah begitu, menunjukkan bahawa Al-Quran yang telah dipelihara oleh Allah, biar apapun berlaku pada manusia, tapi bila Allah yang menjaganya, ketulinan Al-Quran, keaslian Al-Quran tidak akan dapat dicemari oleh sesiapa pun. Perkataan inna alaina, sesungguhnya tugas kami. Ada tugas. Inna alaina, sesungguhnya tugas kami, tidak membawa arti. Inna alaina itu tidak membawa arti Allah sendiri mengumpul dan membacanya, tetapi melalui tokoh-tokoh dan para qari yang disedia oleh Allah bagi memenuhi kehendak ini. Kalau Tuhan tu dah memelihara, kita tak gunalah. Sebenarnya Tuhan memelihara itu, dia memelihara pada dada-dada hufaz, dada-dada qari. Yang kita ni tumpang sajalah. Kita tumpang dengar yang mereka baca, tumpang ikuti kemahiran mereka. Sekarang itulah Tuhan tidak beri kepada setiap orang itu hafaz Al-Quran dan mengingati Al-Quran seperti Nabi. Diberinya kepada hufaz, para hafiz, dan kepada para qari. Itu artinya Nabi SAW tidak diwafatkan sebelum selesai menyampai dan membaca Al-Quran kepada semua orang. Kepada semua orang Nabi baca dan semua orang dengar. Sebelum itu Nabi tidak diwafatkan. Nabi wafat sesudah semua orang dengar daripada mulut Nabi bagaimana Nabi baca. Semua orang dengar daripada bacaan Nabi dalam semayang, di luar semayang, dan di mana-mana. Semua sahabat-sahabat hafal Quran ke? Mungkin begitu, mungkin, tapi mereka tak ada Al-Hafiz, tak ada. Abu Hurairah Al-Hafiz tak ada. Jabir bin Abdullah Al-Hafiz tak ada macam tu, tak ada. Tapi mereka itu mendengar bacaan Nabi, ini keistimewaan mereka, dan mereka boleh baca seperti bacaan Nabi. Itulah namanya talaqi. Sebab itulah Al-Quran sampai pada hari ini bacaannya tetap begitu. Kemudian barulah datang pula ilmu tajwid. Tajwid datang kemudian, bacaan tu dulu tajwid. Datang tajwid membuat kaedah. Kalau macam ni macam apa kaedahnya ni? Ni 2 harakat, 3 harakat, mat dia macam-macam lagi mat ni. Ada pulanya idgham, ada ikhfa, ada izhar. Kaedah itu kemudian setelah barang tu dah ada dan bacaannya tetap dibaca sama saja di antara sesiapa pun. Ini menjadi ayat ini menjadi alasan bagi pendapat yang menolak pemikiran 7 qiraat. Al-Quran itu boleh diterima. Itu
sebagai diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya 7 qiraat itu adalah kepada qari itu sendiri. Bagaimanapun pasti adanya satu qiraat yang sahih yang diajar oleh Allah kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi kepada semua orang. Jadi 7 qiraat itu datang daripada mana? 7 qiraat itu datang daripada para qari. Qari itu oleh kerana duduk di tempat-tempat yang jauh-jauau antara satu dengan lain, jadi bacaan mereka, kalau bacaan itu perkataan yang seumpama itu, mereka baca macam ni. Mereka baca macam ni negeri mereka. Lalu mereka baca, yakni qari itu selepas mereka mendapati bacaan Al-Quran yang paling utama sekali, itu yang dibaca oleh Nabi, yang diterima oleh para sahabat. Yang baki lagi itu 7 qiraat, malah bukan 7 qiraat, ada lagi lah qiraat yang lain juga tidak salah, kerana sebutan di negeri masing-masing begitu. Ada orang Iraq lain, Iraq, malah lagu-lagu pun ada, lagu Iraq, lagu macam-macam lagi lah orang baca sekarang ni mengikut pengajian mereka. Itu pun tidak salah kerana boleh diterima oleh qari yang mendengar sendiri bacaan daripada Nabi, daripada sahabat dan sebagainya. Kemudiannya yang sahih yang diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah qiraat yang mutawatir. Yang kita baca hari ini qiraat hafs. Qiraat hafs. Qiraat bukan hampas. Qiraat hafs kita baca dan semua orang baca ni qiraat ini mutawatir. Qiraat lain-lain lagi boleh dibaca. Artinya perbezaan sebutan itu pada sejak awal Islam lagi, sebutan berbeza pada sesetengah perkataan di dalam Al-Quranul Karim. Terus dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan kita akan sambung pula Al-Quran dan qiraat. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.